Okey, baik. Malam ni insyaAllah kita go through sikit lah tentang Think Quran ni lah. Satu projek untuk mengajak orang bercinta dengan Al-Quran. Dia panggil Fall in Love with Quran lah. Okey. Ni satu projek besar ni. Projek hebat ni. Kenapa? Sebab kita nak mengajak orang bercinta dengan Al-Quran. Mana ada projek yang kat luar sana yang mengajak orang cinta dengan ayat-ayat Quran kan? Tak ada. Yang ni is the one and only lah projek yang kita ajak orang kan. Projek belajar Quran tu biasa kan? Tapi projek untuk mengajak orang bercinta dengan Quran tu luar biasa. Okay, baik. So, Al-Quran kalau kita tengok bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kan? Kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 185 kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran kan? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maknanya kemuliaan Quran ini diturunkan dalam Al-Quran itu betul mulia, diturunkan melalui malaikat yang mulia, diturunkan kepada insan yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang teristimewa iaitu bulan Quran. Untuk apa? Untuk menjadi petunjuk, hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Dia bukan semata-mata kepada orang Islam kan, tapi kenapa Allah Taala menggunakan an-nas? Sebab petunjuk ini adalah untuk mereka yang bergelar manusia, ciptaan Allah lah, makhluk Allah, manusia. Dan dia menjadi wabayyinatim minal huda wal furqan, dia menjadi keterangan yang petunjuk ini dia akan menjelaskan di antara kebenaran dan kebenaran ataupun benar ataupun salah. Jadi kehebatan Quran ni, kalau kita rujuk kepada Quran, masya-Allah kita akan berada sentiasa dalam kebenaran. Kalau kita tidak rujuk kepada Quran, mungkin kita akan sesat lah. Macam kita guna Waze lah. Kita kena sentiasa, kalau kita pergi tempat yang kita tak biasa, kalau kita tak gunakan Waze, maka kita akan sesat. Sebab itu dalam Quran pun sama juga. Quran ni macam umpama Waze jugalah, kita kena bawa dia. Okey, baik. Okey, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Dzalikal kitab la raiba fi. Ini adalah satu kitab yang diturunkan la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Allah Ta'ala ulang balik petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya yang akan ambil petunjuk dalam Quran ini adalah kepada mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kan? Al-imtithalu awamirillah wajtinabi nawahiyah. Iaitu mereka yang bertakwa adalah mereka yang mengambil ataupun melaksanakan semua titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah mereka yang bertakwa. Kan? Dalam khatib Jumaat selalu ingatkan ittaqullah kan. Marilah sama-sama kita mengerjakan ketakwaan, kebaikan dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah takwa kan. Jadi dia umpama kompas lah. Saya ulang balik, umpama kompas, umpama Waze kan. Petunjuk ini sentiasa kena ada dalam setiap detik, setiap masa, setiap saat, setiap waktu, setiap jam dalam kehidupan kita. Maknanya apa sahaja, kalau kita ada kemusykilan, kita kena tengok dalam Quran. Kalau kita ada masalah, kita kena tengok rujuk dalam Quran. Kalau kita ada isu dan sebagainya, semua ada jawapan dalam Quran. Cuma kita kena belajarlah, kita kena fahamlah. Maknanya selagi mana kita tak memahami Quran, kita tak akan faham Quran dan kita tak akan dapat petunjuk. Sebab petunjuk hanya kepada mereka yang memahami Al-Quran. Jadi untuk nak dapat ke petunjuk, kita tak boleh tidak untuk faham Quran lah. So faham Quran ni dia ada cara, dia ada kaedah, dia ada mungkin mungkin kaedah, cara, jalan, macam mana cara untuk kita nak faham Quran. Dan sejarah juga membuktikan bahawa bagaimana Saidina Umar Al-Khattab, dia memeluk Islam selepas dia mendengar bacaan Quran itu. Apabila dia faham, kan, Allah Ta'ala campakkan hidayah. Sebab sebelum Umar ni masuk Islam, Nabi SAW dia pernah berdoa, dia minta kepada Allah, dia antara dua Umar, sama ada Umar Al-Khattab kan, dengan seorang lagi Umar seorang Umar lagi, Umarain, dia kata dua Umar, yang mana salah seorang ni Nabi minta untuk
menguatkan Islam, menguatkan agama. Kan? Jadi Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Bila masa apabila diturunkan Quran dalam surah Taha kan. Ada riwayat menyebut bahawa dia datang, dia balik rumah, dia dengar dia punya adik dia kan, adik dia baca Quran. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Kan? Sampai ada 5 ayat tu. Jadi daripada situ dia jatuh tersungkur, dia faham apa yang dibaca sebab dia pun memang orang Arab. Jadi dia kata tak mungkin ini adalah datang daripada manusia. Kan, ayat-ayat yang indah ini. Okey. Dan isu dia hari ni, kita ni sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang mengaku kita beriman kepada Quran, tapi masalahnya sejauh mana usaha kita untuk faham Al-Quran. Ya, ini kita kena tanya diri saya lah, tanya diri saya, tanya di Puan Ramnah, tanya di Tuan Khairazi kan. Bagaimana usaha kita. Dan hari ini sebenarnya kita nak mengajak orang untuk ke arah usaha untuk faham Al-Quran. Sebab itu saya kata ini adalah satu perjuangan. Ini bukan semata-mata perniagaan. Ini bukan semata-mata satu, orang kata, berapa aku boleh dapat komisen kalau orang subscribe Think Quran. Tak. Dia adalah satu perjuangan yang mana kita tak boleh tidak untuk laksanakan. Dan even kalau tak diberikan ganjaran, sebenarnya ini adalah satu fardu kepada kita untuk kita nak mengajak, khususnya kepada siapa? Kepada keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Kan? Kaum kerabat kita, sahabat handai kita. Usaha untuk mereka faham Al-Quran. Kan? Kita kena bawa mereka, kita kena ajak mereka. Kita tak boleh berdiam diri. Okey? Sebab itu ini adalah satu perjuangan, ini adalah satu projek yang saya kata satu projek yang sangat-sangat penting. Okey, kita nak bawa di akhir zaman ini. Okey, baik. Kemudian fakta juga menunjukkan bahawa buku yang paling banyak dibaca, banyak orang baca buku ataupun bahan cetakan dan dihafal. Bukan sekadar dibaca, tapi dihafal. Jarang orang baca buku geografi, orang hafal semua kulit ke kulit. Jarang orang baca buku sejarah, hafal satu persatu perkataan dalam buku sejarah tu. Jarang orang buka buku apa lagi. Buku tentang sebarang cerita, orang boleh hafal satu ayat demi satu ayat, satu silap pun tak ada kecuali Al-Quran. Kan? So banyak orang baca, banyak orang hafal, tapi malangnya tak ramai orang yang faham. Fakta menunjukkan 78% tak faham pun Quran. Jadi itu yang keluar satu buku, baca tapi tak faham. Right. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat yang ke-29 kan, Allah Taala sebut apa? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu, kepada manusia ini dengan penuh berkat, supaya mereka memerhatikan ayat-ayat, iaitu dengan tadabbur lah. Kan? Liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab. Kan? Untuk supaya orang yang mempunyai akal fikiran mengambil pelajaran daripadanya. Maknanya orang yang akan memerhatikan ini, keberkatan dia datang apabila kita perhatikan Quran. Mungkin ada orang kata, baca Quran pun boleh dapat pahala kan? Betul. Tetapi pahala sahaja tak cukup. Kan? Kita nak keberkatan daripada Quran. Quran jadi syafaat kepada kita. Siapa? Khususnya kepada yang bukan sekadar dibaca, dia memerhatikan setiap ayat-ayat Quran tu. Maksudnya setiap perkataan tu. Nampak tak? Yang itu yang disebutkan tadabbur, dan dia cuba untuk menggunakan akal fikiran dia untuk fikir, kenapa Allah Ta'ala sebut begini? Kenapa Allah Ta'ala sebut? Apa kaitan dengan kehidupan aku? Apa kaitan dengan seharian aku? Inilah dia. Mengambil pelajaran daripadanya. Jadi kita nak ambil liyadabbaru ayati wa yatadzakkara ulul albab. Kan, untuk kita dapat pelajaran, dapat manfaat lah. Kan? Pelajaran ni maksudnya kita dapat ilmu, kita dapat manfaat. Okey? Dan kalau kita tak nak tadabbur Quran, kita tak nak cuba faham, kita tak nak ada usaha untuk faham Quran ni, Allah Ta'ala cela kita, Allah Ta'ala orang kata seolah-olah Allah Ta'ala menempelak kita. Allah kata apa? Kalau engkau tidak memahami Quran, tak fikirkan, tak tadabbur isi Quran ni, kan?
dalam ayat dalam surah Muhammad ayat yang lain Allah Taala sebut apa? Uh, Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Adakah engkau punya hati sudah mati, sudah terkunci? Masya-Allah. Kan? Dan dalam ayat yang An-Nisa kan, kita fikir, kita tengok Quran ni sebab Quran ini dia tidak akan ada perselisihan. Quran ini sangat sebagai satu wahyu mukjizat kan, yang tak akan ada perselisihan di kalangan umat, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada perdebatan pada Quran sebab dia datang daripada Allah. Kecuali kalau dia bukan daripada Allah, memanglah banyak perselisihan. Tapi apabila Allah yang menurunkan, dia tak adalah tak ada isu tentang Quran ni. So usaha yang baik ini diterjemahkan oleh satu projek yang dipanggil Think Quran lah. Projek untuk mengajak orang bercinta dengan Al-Quran. Okay, yang mana dia diasaskan oleh sebuah syarikat yang nama dia adalah Awesome Sendirian Berhad. Syarikat Awesome ni adalah sebuah syarikat yang bertapak di Shah Alam. Dia dah bertapak saya rasa dah hampir 10 tahun. Okay. Tapi dia ada beberapa projek sebelum ni lah, sebelum dia mulakan projek Quran ni, dia mulakan dulu dengan projek-projek pendidikan, education, learning, e-learning, pembelajaran pelajar-pelajar daripada darjah 1, tadika mungkin sampai ke tingkatan 5 kan. Jadi sekarang ni kita mulakan pula projek Quran. Konsep dia adalah sama juga, belajar Quran, faham Quran. Okay? Kalau kita nak cerita tentang syarikat ni panjang lah kan. Cuma saya nak bagi tahu sebuah syarikat yang memang dah orang kata bertapak dekat Malaysia, bukan semalam baru tubuh hari ni terus buat program, tak ada. Dia dah dapat MSc status, dia dah dapat ISO, dia ada syariah compliant, dia pernah dapat Malaysia Book of Record, dia pernah dapat award kan, SME award kan, dan last year kalau tak silap saya dia dapat satu anugerah portal pendidikan terbaik di dunia. Dia buat portal pendidikan, dia dapat anugerah yang terbaik di dunia, portal tu. Masya-Allah. Alright. Dan hari ni dia come up dengan Quran sebab apa? Sebagai satu kefarduan, fardu kifayah kepada mereka. Dia kata kita nak kena bawa manusia kepada Quran balik. Inilah cara dia panggil future of the Quran itu adalah bawa menggunakan aplikasi lah. Okay. Sama ada kita sedar atau tidak tuan-tuan, perempuan Puan Ramna, Puan Khairazi dan yang lain akan dengar pada waktu yang lain, mungkin kita rekodkan benda ni. Okey. Ada 77,429 perkataan dalam Quran. Mungkin sebelum ni kita tak nampak, kita tak perasan. Tapi banyak perkataan yang 77,000 ni kalau kita nak kuasai sesuatu, pening kepala kita kan. Banyak tu. Tapi dimudahkan dengan daripada 77,000, syarikat ini, sistem aplikasi kita ni, dia ekstrak 900 perkataan yang berulang-ulang dalam Quran ni. Daripada 77,000 dulu ada 900 perkataan yang banyak berulang. Dia jadikan, dia masukkan dalam sistem app untuk kita belajar, yang mana sekiranya kalau kita boleh kuasai 900 perkataan ini, maka kita boleh insya-Allah memahami at least sehingga 80% daripada Quran. Masya-Allah. Nampak tak? Kalau kita, maknanya kunci dia apa? Faham dulu yang 900 perkataan itu. InsyaAllah kita boleh faham 80% daripada Quran. Jadi kalau kita nak dalam kaedah yang biasa, nak suruh orang faham 900 perkataan ni pun pening. Orang tak tahu macam mana nak, apa 900 perkataan. So, dalam Think Quran dah siap susunkan untuk kita. Untuk siapa? Untuk 1.9 bilion Muslim. Maksudnya ni market kita lah. Market. Siapa yang kita nak boleh ajak dalam projek ni, ada 1.9 bilion Muslim yang orang yang mengaku beriman kepada Quran lah. Kan? Tapi mungkin tak semualah market kita. Kita bukan target semua orang. Kita target orang yang betul-betul serius nak belajar Quran, nak faham Quran. Kan? Walaupun kita tahu daripada 1.9 tu mungkin dalam 400 juta yang faham dah bahasa Quran, bahasa Arab mungkin. Okay? So kita masih ada lagi 1.5 juta. 1.5 bilion orang yang perlukan aplikasi ini. Kan? Tak payah banyaklah. 1.5 bilion tu terlalu banyak kan? Okay. So ini contohlah contoh sebab Puan Ramna dia baru, saya tunjukkanlah contoh. Ini contoh aplikasi tu, min dari D itu maksud dia fee. Okay?
Lepas tu dia ulang balik, fi tu maksud dia apa? Di, betul. Hijau tu betul lah. Min tu dari. Alladhi tu apa? Yang. Kan? Sama tu langit. Okay? Alladhi yang diulang balik. Okay? Dia nak latih to be supaya mind kita cepat mudah ingat. Kan? Betul atau salah pun dia ada beberapa struktur soalan yang ditanya. Kadang-kadang soalan yang sama tapi cara pertanyaan tu berbeza. Kenapa? Sebab nak mantapkan kefahaman dan juga ingatan kita. Okay? Dan dalam sistem ni dia rekodkan berapa banyak kuat atau tidak ingatan kita, berapa ayat yang telah dia hafal satu hari, dan dah faham berapa banyak, semua direkodkan dalam sistem aplikasi ni. Sebab apa? Kalau kita baca sendiri, kita pergi mengaji dengan cikgu ataupun ustazah kita, maka dia pun tak tahu kita dah dapat berapa banyak lah. Kan? Sebab itu apabila kita boleh kuasai 4 perkataan tadi tu yang saya tunjukkan di awal tadi tu, alladhi yang, fi itu maksudnya di, langit sama, min dari. Tanpa kita sedar 4 perkataan ini berulang dalam Quran sebanyak 6,679 kali. Dan dia merangkumi daripada 9.1 daripada Quran persen. Nampak tak? Kita sebelum ni tak sedar kan, tak faham. Okey. Jadi hari ni kita nak mengajar rakan-rakan kita, umat Islam khususnya, untuk belajar bahasa Quran dengan mudah. Hanya 15 kosa kata sehari. Tak mampu 15, tak apalah, 10 pun okey. Daripada tak langsung. Kan 5 pun okey. Walaupun kita tak ada asas bahasa Arab, jadi tak ada alasan lah. Kalau kata macam mana nak faham, aku tak ada asas bahasa Arab. Sebab itu kita kena gunakan aplikasi ni ataupun apps ni lah. So ini yang disebut sebagai kaedah mudah belajar bahasa Al-Quran 15 minit sehari tanpa asas bahasa Arab. Apa kelebihan dia? Kelebihan Think Quran ni apa? Sebab dia adalah mudah, kita boleh belajar. Skop kecil dan senang dikuasai. Kita tengoklah skop dia fokus kepada setiap wording dalam ataupun kalimah-kalimah dalam Quran. Okay, sebab itu dia berkesan. Kan? Dia fokus terus kepada ayat ataupun kalimah yang kerap berulang. Okay? Dan menjadikan kita cepat mahir menggunakan sistem hafalan ingatan yang telah dibuat kajian. Robot ni robot yang intelijen, dia buat kajian macam mana manusia boleh mengingat sesuatu dengan pantas dengan kaedah kaedah soal jawab, kaedah apa dia panggil formula-formula tertentu dalam menghafal sesuatu ayat ataupun perkataan. Kan? Dia buat. Dan kita pun lebih faham, jelas, dan apabila kita faham apa yang akan berlaku, kesan dia adalah peningkatan pemahaman ketika membaca Quran. Maksudnya, kena buat dulu, kena belajar dulu, kena lalui dulu proses ni, proses menggunakan apps ni, maka insya-Allah lama kelamaan kita akan mudah faham. Dan kita apabila baca Quran, imam baca dalam solat, kita akan lebih ada tumpuan, lebih khusyuk, dan kita akan lebih faham, oh ni perkataan pagi tadi aku dah dengar ni. Kan? Contohnya sudur, perkataan tu, dada, hati manusia. Kan dia baca pula, kan? Sudurin nas, kan? Dia tu, oh itu dada manusia. Contoh An-Nas kita dah belajar, manusia. Kan? Okay, dan yang bestnya, sistem dalam apps ni dia tahu word yang mana kita lemah, word yang mana kita dah strength, word yang mana kita medium je, berapa word kita dah hafal, berapa word kita yang lemah kena praktis lagi, semua ada dalam sistem, masya-Allah. So inilah teknologi tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itu yang dia kata the future of the Quran. Kita tak boleh nak sangkal lagi. Okay, baik. So dalam kita nak mendalami Al-Quran, satu kewajipan fardu ain, dia bukan fardu kifayah, dia adalah fardu ain. Kita nak faham belajar Quran ini adalah fardu ain. Setiap orang kena belajar Quran. Tapi masalahnya, okay, kalau orang yang dah start belajar Quran, dia nak belajar daripada, katalah anak kita usia 4-5 tahun. Dia start dengan alif bata dulu, Iqra. Dia baca, dia faham, dia kenal huruf dulu. Kemudian dia pergi kepada belajar tajwid. Dah boleh baca tu, dia belajar pula tajwid, dia belajar makhraj huruf, kat mana keluarnya, sifat-sifat huruf tadi tu. Kan? Okay. Jadi langkah 1 dan langkah 2 dalam pembelajaran Quran ni dah biasa dah. Kan? Kenal huruf, kemudian belajar tajwid,
lancarkan bacaan. Kan? Ni dua kaedah ni ataupun dua step ni memang semua ramai orang dah kuasai dah. Tapi sampai bila kita sekadar apabila baca Quran sekadar nak khatam Quran, sekadar nak baca Quran, sekadar nak orang kata baca Quran lah. Khatamkan Quran setiap tahun. Ramadan masuk je berlumba-lumba nak berapa kali kau dah khatam Quran. Ramadan masuk je berapa kali dah kau hari ni dah berapa muka surat. Kan? Kita mengejar-ngejar pahala yang membaca Quran. Betul, tak salah, boleh. Cuma sampai bila? Takkan sampai kita nak, sampai kita di akhir usia, di akhir hayat kita kaedah yang sama, fahaman yang sama. Kita tak nak pergi kepada level yang seterusnya. Sebab itu dalam Think Quran, dia bawa satu booster, satu sistem menjadi booster kepada orang yang dah kenal huruf, orang yang dah boleh baca, orang yang dah faham tajwid. Okay, walaupun tak 100%, dia kena ambil Think Quran ini sebagai booster untuk dia memahami harfiah dulu, kosa kata. Okay, dan insyaAllah projek yang seterusnya mungkin tata bahasa, faham sikit-sikit, kemudian baru pergi kepada terjemahan. Kan? Baru pergi kepada apabila kita belajar terjemahan, kita bolehlah faham bahasa Quran. Dan barulah pergi level yang seterusnya, iaitu boleh faham tafsir. Baca tafsir pun kita dah start boleh faham. Dan yang tingkatan yang terakhir, yang terbaik adalah tadabbur Quran. Ini adalah journey dalam pembelajaran Quran. Jadi kita kena hitung diri kita dekat mana, destinasi kita dekat mana. Adakah masih lagi di langkah pertama, di langkah kedua je berpusing kat situ. So sampai bila kita nak masuk sampai langkah ke-6 dan ke-7, dan inilah berita baik yang kita nak share kepada masyarakat dekat luar sana. Think Quran datang untuk menjadi satu booster untuk kita daripada 2 tadi terus boleh pergi kepada 6 dan 7. Tapi proses 3, 4, 5 tu dalam Think Quran yang akan kita belajar di sini, insya-Allah. Okey, boleh setakat ni. Okey, berapa harga dia? Untuk subscribe sistem pembelajaran Quran ini, okey, hanya sekali seumur hidup. Lifetime. Maksudnya apa? Tidak ada yuran tahunan. Belajar sekali, bayar sekali, belajarlah berkali-kali sampai kita faham. Selagi mana tak faham, ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Berapa harga dia? Harga asal dia adalah 399. So ini adalah harga promo sebanyak 299. Okey tak harga dia? Okey lah kan? 299 ni kalau kita nak bahagikan dengan setahun, kan? Kita katalah kita kuasai 900 perkataan tu, setahun boleh settle. Maka sebenarnya kita invest kita pada belajar Quran ni, belajar bahasa Quran ni hanya 82 sen sahaja sehari. Kan? Bersamaan tak sampai RM30 sebulan. Apa yang kita boleh buat dengan RM30 sebulan? Tak boleh buat apa pun. Makan pun tak cukup RM30 sebulan. Kan, nak isi minyak pun tak cukup. Kan, seminggu kan 2 hari sekali RM30 isi minyak. Jadi macam itulah. Jadi inilah bagaimana kita nak menilai. Quran tidak ada nilai, tapi diletakkan nilai teknologi belajar Quran ini. Inilah harga teknologi tu. Sebenarnya sangat murah. Kalau kita nak buat sendiri tak mungkin, modal kita hanya 299. Okey, baik. Setakat ni boleh faham tak? Setakat ni boleh faham? Tuan Puan Ramnah? Faham Ustaz. Ada soalan tak kalau nak tanya? Tuan Khairazi kalau nak tanya lagi, boleh juga. Tak ada masalah. Kita ulang-ulang, dia akan lebih faham lah, insyaAllah. Okay, baik. So, apabila kita dah tahu tentang perjalanan Quran tadi tu, okay. So, sekarang ini step yang kedua, bagaimana kita nak kembangkan. Kita dah faham dah pentingnya belajar Quran, pentingnya ramai orang faham tentang bahasa Quran, pentingnya orang belajar ke peringkat tafsir, tadabbur Quran, penting. Tool dia dah ada dah, Think Quran dah sediakan. So bagaimana pula syarikat ini, intelijennya syarikat ini, dia nak berkongsi dengan kita bagaimana kita nak kembangkan perniagaan ini ataupun usaha ini. Dakwah Quran ini, bagaimana dia buat satu perkongsian perniagaan kepada kita. Sebab of course lah, kan, apabila ada bayaran tadi tu yang kita bayar tadi tu, dia ada profit. Kan, dia ada profit. Jadi profit tu dia tak nak makan seorang, dia nak share dengan kita yang nak menggerakkan Think Quran ini.
dia bantu kita untuk sama-sama nak berjaya dalam Quran ini supaya apa? Supaya berbaloilah. Kalau kita nak buat, kita nak bergerak, kita perlukan modal, kita perlukan orang kata imbuhan dan sebagainya kan. Imbuhan dunia kita dapat, imbuhan akhirat pun insya-Allah kita dapat. Alright. Boleh saya teruskan tentang business opportunity ni? Selamat datang Tuan Syahrul Nizam mungkin dah terlepas kapal kita slot pertama dah selesai, ni masuk slot yang kedua tentang peluang perniagaan. Tapi tak apa, nanti boleh return balik ataupun rewind balik saya punya video ni. Saya akan share nanti video ni. Video ni kita recordkan Okey, baik. So, sebelum kita nak cerita tentang perniagaan, ramai orang tanya perniagaan ni risau juga kan, ni meniaga jual Quran ke? Kan kita bukan menjual Al-Quran. Even memanglah kat luar sana pun memang ada perniagaan menjual cetakan Quran kan. Macam-macam jenis cetakan tu kita boleh beli kan, kita bayar, tak ada masalah. Okey. Tapi perniagaan yang kita nak buat ini adalah aplikasi Quran. Okay, kita menjual aplikasi Quran. Kalau dulu jual bahan cetakan kan, kita jual aplikasi. Kita jual istimewanya aplikasi ini. The future Quran ni kita memasarkan, kita kembangkan, kita pastikan ramai kawan-kawan kita pun dapat manfaat daripada aplikasi ini. Okey, jadi produk ini ataupun program perniagaan ini telah mendapat pengiktirafan syariah. Maksudnya dia adalah syariah compliant. Jadi kita tak risaulah. Jangan risaulah kan. Jadi ada orang takut kan, ini buat apa ni kan? Ada plan-plan pemasaran pula ni kan, macam mana ni kan? Jadi jangan risau, sebab apa? Selagi mana dia patuh syariah, kita jalan je lah. Okay? So dalam perniagaan biasa, banner perniagaan dapat keuntungan. Kan? Ini bisnes yang biasa. Okay. Kemudian keuntungan tadi tu kita buat belanja kehidupan kita. Kan? Dan keuntungan kita juga daripada perniagaan kita tu, kita menjadikan dia saham akhirat lah. Maksudnya belanja kehidupan saham akhirat ni kita boleh agih-agihkan. Kan? Agih-agihkan. Tapi dalam perniagaan Al-Quran ini, kita boleh dapat serentak. Apabila kita bina perniagaan ini, tak payah kita pisahkan. Terus kita dapat untung dunia dan untung akhirat. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya kan. Hendaklah kamu ataupun dia kata wabtaghi ni carilah kurniaan Allah Subhanahu taala untuk urusan akhirat kamu dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kau dekat dunia. Tapi apabila kita fokus kepada kita nak mengembangkan Al-Quran ini untuk saham akhirat kita, keuntungan dunia kita terpaksa dapat. Keuntungan dunia kita terpaksa dapat, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Macam mana terpaksa dapat tu? Ni lah kita nak share ni. Kan? Sebab apa? Sebab keuntungan dunia ini kita dapat terus saham akhirat dia juga. Maksudnya dia datang serentak. Tak payah kita nak pisah-pisahkan. Ada orang jual, katalah kita meniaga teknologi, kita jual handphone, kita jual komputer, kita jual laptop. Kan? Jadi tapi dengan jual teknologi juga Al-Quran ni, kita dapat dunia, kita dapat akhirat serentak. Yang tadi tu dia tak ada terlalu fokus sangat kepada akhirat. Kan? Kadang-kadang terlupa akhirat. Tapi insya-Allah dengan Quran ni kita tak boleh lupa. Okey, baik. So perniagaan yang kita nak jalankan ni, market kita yang saya sebut tadi, perniagaan yang luas, market kita 1.9 bilion Muslim. Okay. Kalaupun katalah 400 juta dah faham Quran, kita masih ada 1.5 bilion lagi yang kita boleh pasarkan kepada mereka di seluruh dunia. Sebab ini adalah perniagaan global. Selagi mana ada orang Islam dekat sana, dekat mana-mana negeri, mana-mana negara, yang kita rasa dia nak belajar Quran, nak faham Quran menggunakan aplikasi Think Quran, maka itulah perniagaan kita di hujung jari. Okay. Dan vision syarikat adalah untuk melahirkan 100 juta manusia yang faham bahasa Quran. Ini adalah vision syarikat. Dan dia tidak akan berjaya kalau tanpa kita support lah. Kita kena menggembeling tenaga usaha kita, istiqamahnya kita dalam nak bagi tahu tentang pentingnya orang faham Quran. Jadi ini kaedah dia. Alright, baik.
Sekejap saya nak tengok. Ni bonus plan yang dia telah bagi kepada kita. Okay, apabila kita pasarkan, harga dia 299 tadi satu aplikasi lah. Okay, tapi syarat dia kalau nak jadi kita punya reseller, nak buka center Quran kita di seluruh dunia, center bergerak, dia tak payah ada pejabat, tak payah apa, kita kena beli at least 5 tin Quran 5 tin Quran tu kalau ikutkan harga retail dia adalah 1495, tapi terus dia bagi profit retail terus tolak 27%, up to 27%, maka kita hanya bayar RM1,100 saja untuk satu center Quran. Okay, alright. Okay, fokus plan kita adalah bagaimana kita nak meramaikan orang pengguna Quran ni, pengguna tin Quran ni, fokus kita. Sebab itu syarikat bagi kita introducer bonus. Maksudnya setiap seorang yang kita kenalkan kita dapat 27%, almost 27%. Maknanya kalau kita jual dengan dia 299, modal kita hanya 220. Syarikat bayar kita RM79. Okay? Dan kita kembangkanlah. Kita bantu rangkaian Quran kita untuk kembangkan, maka dia akan berlakulah development bonus akan berlaku secara tidak sengaja, tidak sedar. Kemudian passive plan dia akan berlaku tidak sengaja. Dia ada executive mentor bonus, dia ada car bonus, dia akan berlaku tanpa sedar. Apabila kita fokus plan kita adalah nak ramaikan orang belajar ataupun orang menggunakan aplikasi Quran ini, kita membina rangkaian kita membantu pengguna-pengguna di bawah kita ataupun center Quran di bawah kita untuk berkembang, maka dia akan jadi passive plan untuk kita. Passive plan ini akan berlaku secara kita tidak sedar. Okay? Sebab itu saya kata tadi yang 27% tu bukan dalam RM79 retail dia. Okay? Introducer bonus adalah 20% lagi. Kalau kita perkenalkan seorang center, dia ambil center. Kalau jadi pengguna 299. Kalau dia ambil center, dia kena bayar 299 kali dengan 5. Dia kena ambil 5 access. Tapi dia bayar dengan harga member iaitu 1,100. Daripada harga asal 1,495, kita dapat 20% daripada kita memperkenalkan seorang center Quran. Kemudian kita dapat development bonus 10% lagi. Apabila rangkaian Quran kita berkembang, kita dapat 10% lagi. Okay? Kemudian dia akan berkembang lagi. Development ni 10% ni macam mana dikira? Dia adalah unlimited. Okay? Maksudnya selagi mana perkembangan itu berlaku, dia mengikut pangkat yang diberikan oleh syarikat, kita boleh jana semaksimum, bukan sekurang-kurangnya, semaksimum 100,000 seminggu. Weekly limits. Maknanya syarikat dia limitkan pendapatan kita 100,000 je seminggu. Bagaimana dia akan berlaku? Apabila fokus plan kita tadi nak meramaikan orang untuk faham Quran. Fokus plan kita adalah apabila kita punya center-center Quran ini berkembang dan dia pun fikir yang sama, meramaikan pengguna aplikasi tin Quran, maka pendapatan kita akan berlaku, dipanggil development ini akan berlaku tanpa kita sedar. Dan kita boleh dapat sehingga 100,000 setiap minggu. Wow, memang besarlah. Kan? Nak dapat 100,000 setahun pun susah kan? 100,000 seminggu. Okay, baik. Kemudian executive mentor bonus. Kita mentor kepada mentor Quran. Kita jadi mentor Quran lah. Syarikat bayar lagi sehingga 5 generasi. 5 generasi maksudnya A perkenalkan B, B perkenalkan C, C perkenalkan D, D perkenalkan E, E perkenalkan F. Kita dapat sehingga 80% perkongsian keuntungan dengan syarikat. Daripada mana? Daripada yang harga 299 tadi tu. Kan? Yang kalau dalam bisnes yang harga RM1,100. Dia bayar kita, masya-Allah. Okey, baik Dan tambahan pula ditambah lagi. Kan? Ini tak payah nak kira, sistem akan kira kan? Kalau kita bulan ni layak jadi manager, maka dia tambah lagi bonus kepada kita 1,800. Bulan depan katalah naik pangkat director, dia tambah lagi 3,000. Untuk kita beli kereta ke, bayar apa kereta punya apa dipanggil bonus car lah. Kan? Kalau kita dah ada kereta, dah bayar, habis bayar,
kalau kereta tu tak berapa okey, belilah kereta baru kan. Sebab apa? Kita nak naikkan martabat martabat pejuang-pejuang Quran ni supaya orang pandang dia tinggi. Kalau tidak kita nampak ustaz-ustaz mengajar Quran ni kalau pergi masjid, pergi surau, pergi madrasah kan, pakai motor cabuk kan, kereta pun dan kadang-kadang start pun 3 kali baru boleh bunyi kan. Jadi kita nak naikkan martabat mereka. Jadi kita kena kongsikan dengan mereka lah. Sebab ini adalah peluang yang besar. Okey, jadi saya nak tunjukkan satu contoh. Okey, walaupun kita baru bermula dalam masa 3 bulan. Kita baru start 3 bulan je projek Think Quran ni. Okey. Ni salah seorang daripada kita punya dia panggil leader kita ataupun center Quran kita yang telah menjana pendapatan bulan pertama saja, start bulan September dia jana pendapatan sebanyak 52,000. Banyak tak boleh bantu orang lain? Bagus tak? Banyak tak masalah boleh selesai? Masalah untuk dunia dia? Kan? InsyaAllah. Right? So, bagaimana cara dia buat tu? Saya terus kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Kan? Macam mana nak bermula dengan jaya dalam Think Quran ini? Hanya fokus kepada 4 step je, tuan-tuan. Orang tanya, macam mana nak berjaya ni kan? Fokus kepada 4 step ni je. Jangan buat benda lain. Sebab apa? Sebab ini adalah hasil daripada apa yang dibuat yang tadi tu. Macam mana dia boleh dapat 52,000? Ini je cara dia. Okey, yang pertama sekali, lepas dengar ni, terus register. Terus register lah. Sama ada 1 center Quran, 3 center Quran ataupun 7 center Quran. 1 center Quran dia dah tolak dengan harga retail hanya 1,100. Kalau 3 center Quran, 3,300. Kalau 7 center Quran dapat harga dia 7,700. Dapat 35 akses Quran. Jual balik dapat untung berapa ribu dah. Kalau kita ambil 3, kita dapat 15 akses Quran. Jual balik dapat untung lagi 1,000 lebih. Kan? Kalau kita ambil 5 ataupun 1 center Quran, kita dapat 5 akses. Kan? Kita jual balik, pakai 1, jual 4 contoh. Dah dapat untung pakai dah. Dah ada untung lagi RM97. Kan? Kemudian lepas register, terus listkan 20 prospek. Prospek ni siapa? Prospek yang kita nak bantu dia faham Quran. Prospek yang kita nak bantu tunjukkan dia bahawa ada peluang untuk kita mengembangkan projek Quran. Kan? Prospek yang kita rasa mereka pun sedang mencari-cari kan hidayah daripada Quran, tak faham baca, dah lama baca Quran tak faham-faham. Jadi kita ajak dia dalam komuniti Quran kita. Okey, jadi dah listkan 20 prospek tu, letakkan nama dia, letakkan dia punya kawasan dia duduk kat mana. Contohnya Shah Alam, Kelang, lepas tu dia Gombak contoh. Dan letakkan kawasan dia, okey, jumpa leader yang bawa tuan-tuan dan perempuan, minta dia sign. Sign sebab apa? Sebab tugasan leader adalah lepas ini introducekan 20 nama tu kepada leader anda untuk dia bantu. Dia kena bantu. Tuan-tuan dan perempuan tak payah cakap lagi dulu. Kena leader yang memperkenalkan tu kena bantu, sama ada secara online macam ni ataupun pergi ajak mengetek, tak ada masalah. Kan? Cerita apa yang saya cerita hari ni. Kan? Kemudian benda yang sama diulang-ulang diduplikasikan. Jadi maka berlakulah tadi hasil dia jadi 52,000. Jangan percaya apa yang saya cakap. Buat dia, insya-Allah dapat. Okey? Baik. So, untuk nak start dia, saya sebut tadi kita boleh mulakan dengan 1 business center ataupun 1 Qurani center. Okey? Kita hanya perlu bayar 1,100, bukan 1,455. Ini retail. Kita beli 1,100, kita dapat 5 akses kali 5 ni kan, nampak ni? So retail value ni 1,495 ni kita boleh jual kalau kita jual semualah. Tapi janganlah jual semua, at least 1 pakailah untuk diri sendiri. Kalau tidak kita tak ada experience untuk kita nak introducekan kepada rakan-rakan kita. Jadi itulah yang saya nak share. Okay, fast action, fast result. Okay, act now. Kita kena bertindak hari ni. Kan, niatkan untuk yang pertama adalah semata-mata untuk kita nak mendekati Quran, kita nak bercinta dengan Quran, kita nak faham Quran. Kemudian niat yang kedua adalah bagaimana kita boleh bantu orang lain pun faham Quran juga. Dan insya-Allah kalau kita fokuskan niat yang betul, duit, keuntungan yang syarikat nak berkongsi dengan kita, dia akan datang secara kita sedar. Tanpa sedar dia akan datang.
Alright, baik. Okay, setakat ni ada tak soalan? Kalau ada. Puan Ramnah macam mana? Rasanya dah start tak dengan, nak start berapa center Quran? Nak start dengan 1 dulu ke? Nak start dengan 3? Boleh, tak ada masalah. Okay. Tuan Khairazi start dengan 1 ke 3? Okay, baik. 3 Ustaz. 3 Masya Allah. Tahniah. Okay, saya start dengan 7. Saya ada 35 akses. Kan? Dah habis dah. Boleh katakan dah habis lah. Sebab apa? Saya hanya perlu share, at least aktifkan 35 orang untuk belajar Quran. Kita ada berjuta manusia yang nak cari hidayah Quran ni, nak faham Quran ni. Tapi cabar diri untuk cari 35 dulu. Kan, lepas tu je orang yang ke-36 tu saya dah tak payah beli stok dah. Sebab apa? Sebab saya bagi link saya sahaja kepada dia, dia beli direct dengan syarikat, dia dapat barang, dia dapat produk, dia dapat akses, saya terpaksa dapat komisen daripada syarikat direct terus masuk ke dalam sistem ting Quran saya. Betul bayar. Berapa? RM79 retail lah. Itu belum perkembangan berlaku. Itu yang saya kata, development tu akan berlaku. Sebab apa? Dia akan jadi buah mulut ke mulut kan? Cerita tentang kebaikan. Kan Nabi sebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjukkan satu kebaikan, kan? Kebaikan itu dibuat, kita akan dapat seumpama apa yang dia dapat. Kan? Selagi mana dia dapat 100 kebaikan, kita pun dapat 100. Kalau dia baca satu huruf Quran hari ni, katalah orang yang kita bawa dalam tim Quran ni, katalah dia pun okeylah, menariklah app ni, dia pun start baca. Dia baca start daripada surah An-Nas dulu, dia baca qul a'udzu birabbin nas, dia faham satu qul a'udzu, aku berlindung, qul katakanlah. Dia baca qul tu 2 huruf tu. Tapi Allah Taala ganjarkan kepada dia berapa? Kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Kan Allah Taala Nabi sebut, siapa yang baca daripada kitab Al-Quran satu huruf daripada kitab Quran tadi tu, falahu hasanah. Kan? Satu huruf daripada Quran tadi tu, Allah Ta'ala akan bagi dia satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu tu Allah gandakan 10. Maknanya 10 lah. Tapi dia baru baca qul dia dah dapat 20 kebaikan. Belum lagi a'udzu. Dia dapat 20 kebaikan. Tuan Khairazi yang kenalkan dia tadi terpaksa juga dapat 20 kebaikan. Tak dikurangkan pun. Lepas tu dia baca lagi. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak faham. Bismi dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim. Total tu ada 19 huruf. Dia dapat 190 pahala. Kita pun dapat benda yang sama. Kan? Itu yang Nabi kata, la aqulu alif lam min harfun walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap tu satu huruf tu. Yang ini yang kita nak perjuangkan sebenarnya. Sebab kita pun dah lah, kita ni manusia akhir zaman ni, umur tak panjang. Dosa banyak. Pahala tak banyak. Kan? So, insya-Allah mudah-mudahan sebab dengan Quran ini, hidayah Quran, mukjizat Quran, dengan kebaikan Quran ini, syafaat Quran ini, dia akan membantu kita memberatkan timbangan kita nanti, insya-Allah. Jadi kita kena cepat-cepat sebarkan. Terpaksa buat Ustaz sebab nak beratkan timbangan. Kita guna multiple level punya pahala. Orang lain buat, kita dapat pahala. Ya, betul. Itulah kita kena bijak. Sebab kita dah lah umur pendek, umur tak panjang, kan? Jadi kita kena fokus kepada benda yang manfaat dia besar lah untuk akhirat kita. Jadi antara benda manfaat yang besar, kita dah tahu dalam Quran disebutkan berganda-ganda kan. Jadi kita fokuslah betul-betul dalam Quran ni. Okey, baik Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah saya rasa itu saja. Mungkin Puan Ramnah mungkin ada apa-apa nak tanya soalan ke? Tuan Syahrul Nizam setakat ni okey ke? Saya rasa tak ada lah Ustaz. Sebab saya sebenarnya dah tengok dah review Ustaz yang dulu dia hantar dalam email lah. Saya dah tengok sebenarnya. Terlupa pula tadi.
So insyaAllah lah saya faham apa yang Ustaz ceritakan malam ni. So terima kasih banyak Ustaz sebab insyaAllah saya akan usahakan jugalah benda ni. InsyaAllah. Di utara tu kita pun yalah, insyaAllah lah nanti kita, sebab di utara pun ada baru ni dia orang buat apa talk di Penang. Oh, Penang. Malam ni pun ada talk dekat Penang sebenarnya. Oh, ya ke? Cuma saya tak adalah turun-turun padang sangat. Saya banyak online je. Sebab keterbatasan masa kan. Cuma besok insyaAllah saya akan ada dekat Subang Jaya. Ada satu grup tu minta bantuan saya juga. Saya curi juga masa. Lepas tu je mungkin ke Shah Alam lepas tu. Okay. Dan insyaAllah lah ada masa kita tu. Tapi cara kita nak kembangkan ni adalah melalui teknologi jugalah. Sebab ini adalah teknologi. Maka kita kembangkan Quran ini melalui teknologi. Kalau kita ada kawan-kawan nanti dekat Indonesia, dekat Brunei, dekat Singapura. Jadi boleh buat macam ni je. Boleh buat online je. Kita share dengan dia orang. Apa keistimewaan dia. Macam mana nak tengok sistem dia. Nanti kita tengoklah. So ini untuk taklimat peluang belajar Quran dan perniagaan kan. Taklimat peluang. Kan opportunity, business opportunity. Jadi kalau dah masuk nanti kita buatlah training khas untuk macam mana nak tengok kita punya ni, macam mana tiba-tiba automatic dia punya apa income tu datang sendiri secara pasif kepada sistem kita. Nanti kita akan tunjukkan melalui sistem. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja, cukup 1 jam. Saya mohon orang kata ucapkan terima kasih kepada yang join kita. Walaupun ini adalah antara langkah permulaan lah untuk sama-sama kita nak faham dan kita kembangkan Quran. Jangan lupa baca Quran. Jangan lupa setiap hari sebab ini akan jadi satu circle positif untuk sentiasa kita ingatkan untuk kita baca dan juga faham Al-Quranul Karim insya-Allah. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Baik insya-Allah. Kita jap last sekali saya nak ada satu video pendek ni, kita boleh tengok sekejap. Ni tadi tu. Sekejap. Saya nak share sikit video pendek. Jika kamu mahu bercakap dengan Allah, solatlah. Dan jika kamu mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. 320.015 huruf membentuk 77.439 patah perkataan yang melengkapkan 6.238 ayat, melengkapkan 114 surah, menjadikan 30 juzuk Al-Quran. Seberapa ramai kamu mempunyai kawan di dunia ini, kawan akan meninggalkan kamu. Tetapi sekiranya kamu berkawan dengan Al-Quran, Al-Quran tidak pernah meninggalkan kamu, bahkan akan menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Okey, jumpa lagi insya-Allah.